Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Syafal Bakrin Haji Suhaili. Dan saya Harenti Jematusin. Berita-berita utama malam ini. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menghantar titah putusan tahniah berikutan ulang tahun penubuhan hubungan diplomatik Negara Brunei Darussalam dan Republik Kesatuan Myanmar. Pendekatan Whole of Society membolehkan Kementerian Kesihatan meningkatkan pengetahuan terhadap demensia. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sadul Khariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah putusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Jeneral Kanan Min Aung Hlaing, Chairman of the State Administration Council Republik Kesatuan Myanmar berikutan dengan ulang tahun yang ke-30 penubuhan hubungan diplomatik antara negara Brunei Darussalam dan Republik Kesatuan Myanmar. Majlis Kemuncak Sambutan Hari Guru kali ke-33 akan diadakan Sabtu ini. Bersempena dengan sambutan tersebut, Kementerian Hal Ehwal Agama dan Kementerian Pendidikan petang tadi mengadakan majlis doa kesyukuran. Majlis diadakan di Masjid Umar Ali Saifuddin di Ibu Negara. Hadir yang berhormat Perdana Perdana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Agama, dan yang berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Haji Rumaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan. Majlis berkenaan merupakan sebahagian dari acara keagamaan sempena sambutan Hari Guru yang dikendalikan oleh Kementerian Hal Ehwal Agama dan Kementerian Pendidikan. Sementara itu, bagi memastikan kelancaran Majlis Kemuncak Sambutan Hari Guru kali ke-33 Sabtu ini, pagi tadi diadakan raptai penuh. Hadir yang berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Agama, dan yang berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Haji Rumaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan. Sambutan Hari Guru adalah sebagai usaha untuk memartabatkan profesion perguruan yang banyak menyumbang kepada pembangunan kapasiti tenaga manusia di negara ini. Salah satu acara bagi sambutan pada tahun ini ialah penganugerahan bagi anugerah guru berjasa, guru cemerlang dan juga anugerah bagi guru special mention. Begitu juga diadakan pameran di ruang legar daripada jabatan-jabatan di bawah Kementerian Pendidikan dan juga dari institusi-institusi pengajian tinggi. Dalam meningkatkan kebolehcapaian terhadap sistem kesihatan bagi semua rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam, Kementerian Kesihatan akan sentiasa memberikan rawatan yang berkualiti tinggi dan melaksanakan inisiatif pencegahan dan pengawalan yang lebih kos-efektif mengenai demensia. Menteri Kesihatan mengongsikan perkara itu pada pertusan sempena sambutan Hari Demensia Alzheimer Sedunia. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Umar Isyam bin Raji Jaafar juga menekankan pendekatan Whole of Society yang diterapkan dengan kerjasama pelbagai agensi di negara ini juga membuka peluang bagi Kementerian Kesihatan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesedaran terhadap demensia. Kementerian Kesihatan tidak
kedur-kedur berganding bahu dengan pertubuhan bukan kerajaan seperti Demensia Brunei dalam meningkatkan kesedaran orang ramai terhadap pengurangan risiko demensia dan meningkatkan kemahiran penjagaan demensia dalam kalangan pesakit dan penjaga mereka. Menteri Kesihatan menjelaskan majoriti kira-kira 60 hingga 70% kes penyakit Alzheimer adalah penyebab utama bagi demensia. Penyakit Alzheimer adalah keadaan neurologi progresif yang menjejaskan ingatan, pemikiran dan tingkah laku yang akhirnya dapat membawa kepada kemerosotan kognitif yang teruk dan kebergantungan. Walaupun umur adalah faktor risiko yang paling ketara, namun penyakit Alzheimer bukanlah sebahagian daripada proses penuaan yang normal. Genetik, faktor gaya hidup dan kesihatan keseluruhan juga boleh menyumbang kepada perkembangan penyakit ini. Hari Alzheimer sedunia disambut pada setiap 21 September sebagai salah satu peluang penting untuk meningkatkan kesedaran, menangani salah tanggapan dan menggalakkan pemahaman mengenainya. Tema tahun ini, Indah Terlalu Awal, Indah Terlalu Lambat, menekankan peranan penting dalam mengenal pasti faktor risiko demensia dan mengguna pakai langkah pengurangan risiko yang proaktif untuk menangguh dan mencegah terjadinya demensia dalam kalangan masyarakat. Negara-negara maju perlu mempercepatkan tindakan untuk mencapai sifar pencemaran menjelang tahun 2040 dan bagi negara-negara yang pesan membangun pula menjelang tahun 2050. Menurut Setiausaha Agung PBB, ia selaras dengan prinsip tanggungjawab bersama tetapi berlainan. Pada sidang kemuncak cita-cita iklim yang diadakan di Ibu Pejaban Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB di New York, Amerika Syarikat, Tuan Yang Terutama Antonio Guterres menggesa pemimpin dunia, perniagaan dan institusi kewangan untuk komitmen mematuhi cadangan Pakatan Perpaduan Iklim. Sidang kemuncak cita-cita iklim membincangkan 3 landasan teras untuk mempercepatkan langkah global sebagai tindak balas kepada perubahan iklim yang semakin meningkat. Menghadiri sidang kemuncak, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Juga hadir Pengeran Haji Siti Nirmala binti Pengeran Haji Muhammad, Setiausaha Tetap Wawasan Jabatan Perdana Menteri. Cara pemikiran dan kualiti diperlukan bagi perusahaan kecil, sederhana dan mikro untuk terus beroperasi. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Majlis Dikir Maulidur Rasul menyemarakkan lagi sambutan Maulid Nabi Muhammad SAW di samping mengenang jasa dan pengorbanan baginda dalam menyebarkan syiar agama Islam. Kementerian Kesihatan semalam mengadakan Majlis Dikir Anjuran bersama pihak pengurusan Masjid Universiti Brunei Darussalam. Bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Umar Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Institut Pendidikan Teknikal Brunei dan Jabatan Pengurusan Pendidikan juga mengadakan majlis yang sama di Masjid Ar-Rahim, Kampung Bukit Panggal, daerah Tutong. Mengetuai rombongan Awang Aliuddin bin Haji Abdul Rahman, Timbalan Setiausaha Tetap Pendidikan Teras Kementerian Pendidikan. Majlis diselajurkan dengan penyerahan sumbangan wakaf. Rombongan Kementerian Halal Agama lewat petang kemarin meneruskan Majlis Ihya Maulidur Rasul di Masjid Kampung Pelais daerah Temburong. Mengetuai rombongan Awang Haji Hardi Fadilah bin Haji Muhammad Saleh, pemangku Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Halal Agama. Yang menjadi tuntutan dalam Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bahagian Pembangunan Mu'alaf, Pengupayaan Mu'alaf, Pusat Dakwah Islamiah juga mengadakan majlis serupa di Balai Ibadat Kampung Sibut, daerah Temburong. Mengetuai rombongan Awang Haji Abdul Rajid bin Haji Muhammad Saleh, Pengarah Pusat Dakwah Islamiah.
Perhimpunan dan Perarakan Majlis Sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi tahun 1445 Hijrah akan diadakan secara serentak di seluruh negara pada hari Khamis 28 September. Kemuncak sambutan peringkat negara diadakan di Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin di Ibu Negara. Bagi memastikan kelancarannya, satu perjumpaan bersama ketua-ketua pasukan diadakan pagi tadi di Kementerian Hal Ehwal Ugama. Perjumpaan dipengerusikan oleh Awang Haji Haradi Fadilah bin Haji Muhammad Saleh, pemangku Timbalan Setiausaha Tetam Kementerian Hal Ehwal Ugama selaku wakil pengerusi Jawatan Kuasa Kerja Perhimpunan dan Perarakan. Perjumpaan bertujuan memberikan taklimat berkenaan format perhimpunan dan perarakan. Taklimat disampaikan oleh beberapa agensi kerajaan termasuk daripada Jabatan Adan Istiadat Negara, Angkatan Bersenjata Diraja Brunei, Pasukan Polis Diraja Brunei dan Kementerian Kesihatan. Selaras dengan matlamat dasar perubahan iklim kebangsaan Brunei untuk menanam 500,000 pokok baru menjelang 2035, Brunei Methanol Company Sdn Bhd BMC mengadakan acara penanaman pokok bersama Green Brunei. Hadir Datuk Seri Paduka Wang Haji Khairuddin bin Haji Abdul Hamid, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi selaku Timbalan Pengerusi BMC. Juga menyertai acara tersebut Tuan Yang Terutama Maida Toru, Duta Besar Istimewa Mutlak Jepun ke negara Brunei Darussalam. Dalam pada itu, Pengurus Am Persekitaran, Kesihatan dan Keselamatan menjelaskan setiap pokok yang ditanam merupakan pelaburan dalam masa depan lebih hijau dan bersih. Apa yang kami harapkan ialah semua pihak untuk mengadakan inisiatif yang sama untuk menuju satu arah untuk carbon emission reduction, especially di Brunei Darussalam. Sementara itu, Syarikat Brunei Gas Carriers BGC menanam 100 anak pokok jenis Tebiboa Rossi Pink. Acara yang diadakan di Jalan Menteri Besar itu berlangsung pagi tadi. 25 anak pokok ditanam di Taman Pentagon, manakala selebihnya akan ditanam di hutan simpan Brakas. Acara disertai oleh Awang Haji Muhammad Salihin Haji Asbar, Timbalan Setiausaha Tetap Pengangkutan di Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Majlis umpamanya mencerminkan dedikasi kepada memelihara alam sekitar dan komiten kepada matlamat pembangunan mapan. Dianjurkan oleh BGC yang merupakan sebahagian dari inisiatif pelaburan sosial syarikat berkenaan. Mahkamah Syariah Jabatan Kehakiman Negara, Jabatan Perdana Menteri hari ini menerima kunjungan hormat daripada Sir Geoffrey Vos, the Master of the Rolls. Kunjungan hormat berlangsung di bangunan Mahkamah Besar dan Mahkamah Syariah Bandar Seri Begawan. Semasa kunjungan hormat tersebut, Yang Berhormat Pimpinan Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Wang Haji Salim bin Haji Besar, Ketua Hakim Syar'i mengucapkan tahniah atas ceramah khas yang disampaikan oleh Sir Geoffrey Vos pada 18 September lalu. Ketua Hakim Syar'i dan Master of the Rolls juga bertukar-tukar pandangan dan pengalaman berhubung perkara berkaitan perundangan dan kehakiman. Jabatan Penerangan meneruskan program muzakarah penerangan pagi tadi dengan penduduk mukim Kota Batu. Program berlangsung di Sekolah Rendah Pintu Malim. Muzakarah dipengerusikan oleh Dayang Sastra Sarini binti Haji Julaini, pemangku pengarah penerangan. Program adalah pemuda cara bagi penduduk mukim untuk menyampaikan isu-isu yang berbangkit. Juga hadir Yang Berhormat Awang Lawi bin Haji Al-Aman dan Yang Berhormat Awang Haji Daud bin Jihan, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Cara pemikiran dan kualiti diperlukan bagi perusahaan kecil, sederhana dan mikro MSME untuk terus beroperasi dalam pasaran yang kecil namun penuh dengan peluang. Perkara tersebut dikongsikan semasa forum berfikiran meluas dalam pasaran kecil, bagaimana untuk membina perusahaan berjaya di Brunei. Forum yang diadakan di sebuah hotel di Ibu Negara itu dianjurkan oleh Asia Inc. Forum di bawah program Transform 2023.
Lebih 130 buah pemilik perusahaan, pengasas dan pengurus MSME dari pelbagai industri berhadiri forum tersebut. Yang Amat Mulia Pengiran Muda Dr. Abdul Fattah Ibn Durian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himah Wakar Pengiran Muda Muhammad Bolkiah pengurusi Bank Baiduri. Dalam ucapan pembukaannya mengongsikan terdapatnya persamaan dalam cabaran yang dihadapi oleh semua perusahaan, namun perbezaan dalam kemahiran akan dapat membantu dalam pemikiran lebih meluas dalam pasaran kecil. Isu-isu pekerjaan yang dihadapi oleh anak-anak kampung dibincangkan dalam program Akar Umbi. Bahan beritanya menyusul selepas ini. To go beyond the digital banking revolution with Olive Tap to Pay. Using a new card tokenization technology, you can pay using your debit or credit cards, giving you even more convenience to reimagine your future. This is the Olive mobile application by BIBD at Tamil Berhad. Nilai-nilai kepimpinan Islam dan memiliki syahsiah yang syumul diterapkan dalam diri para peserta kursus kepimpinan Belia Islam MABIMS. Kursus selama 4 hari berakhir dengan majlis penyampaian sijil kepada 26 peserta. Majlis diungkayahkan oleh Bahagian Perhubungan Awam Antarabangsa dan MABIMS, Kementerian Hal Ehwal Ugama. Majlis diadakan di salah sebuah hotel di Gadong. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Rosli bin Haji Ibrahim, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Ugama. Selain 15 peserta negara, 4 peserta dari Republik Indonesia, 4 dari Malaysia dan 3 dari Republik Singapura turut menyertai kursus berkenaan. Ia merupakan salah satu daripada program fokus strategi potensi belia di bawah rancangan strategi MABIMS 2021 hingga 2025. Fungsi dan peranan Sekretariat Tetap Manpower Planning and Employment Council MPEC Jabatan Perdana Menteri diberigakan semasa program Akar Umbi yang dilaratkan ke daerah Tutong petang tadi. Program berlangsung di kediaman rasmi pegawai daerah Tutong. Hadir Awangku Arif Anwar bin Pengiran Haji Ahmad, pemangku pegawai daerah Tutong, dan Haji Nuraini binti Haji Muhammad Jamuddin, pemangku Ketua Sekretariat Tetap MPEC. Dalam ucapannya, antara lain mengongsikan program adalah bagi menangani isu-isu pekerjaan yang dihadapi oleh anak-anak kampung. Program juga diisikan dengan taklimat Perkhidmatan Job Center Brunei. Syarikat Penerbangan Royal Brunei RB dianugerahkan 5-star rating bagi kategori syarikat penerbangan besar oleh Airline Passenger Experience Association Apex. Anugerah diterima oleh Awang Haji Badaruddin bin Haji Bagul, pemangku Ketua Pegawai Operasi RB pada majlis yang diadakan di Long Beach, California, Amerika Syarikat. Anugerah tersebut diberikan berdasarkan maklum balas penumpang melalui aplikasi secara dalam talian. Penganugerahan tersebut adalah bukti usaha berterusan pihak RB dalam memberikan perkhidmatan terbaik kepada pelanggan selain mencerminkan komitmen RB untuk terus memberikan pilihan pengembaraan yang lebih mudah. Pendaftaran dialisis dan pemindahan buah pinggang bagi negara Brunei Darussalam pada tahun 2021 dan 2022 masing-masing merekodkan seramai 235 dan 192 kematian pesakit buah pinggang peringkat akhir. Pada tahun 2022 sahaja, jumlah keseluruhan pesakit buah pinggang di peringkat akhir meningkat dengan sangat ketara iaitu seramai 913 orang dengan 211 kes baharu. Perkara tersebut dikongsikan semasa Jarayawara Kesihatan Buah Pinggang untuk semua yang diadakan di Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Awang Abdul Muiz bin Haji Ibrahim, pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Jabatan Perkhidmatan Renal juga berkata, secara purata, peningkatan kira-kira 28 orang pesakit buah pinggang dari tahun ke tahun direkodkan di negara ini. Manakala, forum kesihatan disampaikan oleh 3 orang ahli panel. Forum bertujuan meningkatkan kesedaran orang ramai tentang kepentingan menjaga kesihatan buah pinggang serta masalah yang berkaitan dengannya.
Beberapa kajian asas bahasa Melayu dari segi tata bahasa dan fonetik antara yang dibincangkan semasa tamu bahasa yang diadakan secara maya. Pembentangan bertajuk Masalah Asas Kajian Bahasa Melayu yang Kurang Diperhatikan disampaikan oleh Dr. Sato Hirobumi, Profesor Undangan dari Universiti Yala Rajabat, Thailand. Perbincangan juga meliputi pengertian kerangka ayat asas dalam bahasa Melayu yang tidak disedari oleh pengkaji bahasa dan ungkapan yang disalahfahami oleh pengkaji generasi tua. Kemuda Institut Bersama IT Protective Security Services ITPSS komited untuk memajukan keselamatan siber dan memberikan kesedaran dalam organisasi awam dan swasta mengenai kepentingan pelindungan daripada jenayah siber. Sebab itu, petang tadi diadakan Majlis Penandatanganan Memorandum Persefahaman MOU antara kedua-dua buah organisasi tersebut. Menandatangani bagi pihak ITPSS, Awang Azman Iskandar bin Arifin, Ketua Pegawai Maklumatnya, dan Awang Muhammad Khairi Yusrin bin Najib Musalam, Pengetua Kemuda Institut pula menandatangani bagi pihak institut berkenaan. Antara matlamat MOU ini adalah untuk meningkatkan kepercayaan dan keupayaan sektor awam dan swasta untuk menerima pakai inovasi dalam industri. Bahagian Penguatkuasa Undang-Undang Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan menjalankan operasi sakat JIPK 126-2023 yang menyasarkan sebuah rumah di kawasan Mukim Gadong A dan sebuah lagi di kawasan Mukim Pengkalan Batu. Semasa operasi, seorang lelaki warga negara asing ditahan atas kesalahan di bawah Bab 36 Akta Imigresen Penggal 17 iaitu masuk ke negara ini setelah diusir. Manakala di Mukim Pengkalan Batu, 4 orang lelaki warga negara asing ditahan atas beberapa kesalahan di bawah Akta dan Peraturan Imigresen Penggal 17, di antaranya 2 orang gagal mengemukakan sebarang dokumen yang sah. Seorang dipercayai melakukan kesalahan di bawah Bab 15-1 Akta Imigresen Penggal 17, iaitu tinggal lebih masa, dan seorang lagi melakukan kesalahan di bawah Bab 36 Akta Imigresen Penggal 17, iaitu masuk ke negara ini setelah diusir. Sementara itu, dalam operasi yang dijalankan di kedai menjual barang-barang sukan di Pandan 5, Kuala Belait, seorang lelaki warga asing diarahkan untuk melaporkan diri ke Bahagian Penguatkuasaan dan Undang-Undang Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan Kuala Belait kerana dipercayai melanggar Peraturan 9-4 Peraturan Imigresen Penggal 17 iaitu bekerja menggunakan pas lawatan. Akibat gagal mematuhi Akta Kawalan Harga Penggal 142 dan Akta Sukatan dan Timbangan 1983 Penggal 151, 3 buah syarikat di daerah Tutong menerima notis amaran dan peringatan. Dapatan tersebut adalah hasil pemeriksaan bersepadu yang dijalankan oleh Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPES bersama Unit Sukatan dan Timbangan SDT, Bahagian Industri dan Ekosistem Perniagaan, Kementerian Kewangan dan Ekonomi baru-baru ini. Notis amaran dikeluarkan kepada syarikat Yash Fin Sdn Bhd kerana tidak mempamerkan tanda harga bagi beberapa barangan yang dijual di dalam premis perniagaan, manakala 19 unit alat sukat dan timbangan yang digunakan bagi tujuan perdagangan mematuhi Akta dan Peraturan Sukatan dan Timbangan. Notis peringatan turut dikeluarkan kepada syarikat Muhammad Sdn Bhd, syarikat Yash Fin Sdn Bhd dan syarikat Ianur Trading Company Sdn Bhd kerana tidak mempamerkan tanda brand ke atas barangan berbungkus. Sebagai usaha ke arah pengajaran dan pembelajaran inovatif, Universiti Brunei Darussalam UBD mengadakan bengkel transformatif bertajuk From Zero to Hero, My First AI Video Creation. Lebih 80 peserta mengikuti bengkel ini yang bertujuan memperkasa kaki tangan akademik UBD dengan alat dan strategi yang diperlukan untuk mengubah idea video kepada realiti yang bermaklumat dan menarik perhatian. Bengkel dianjurkan oleh Pusat Pembelajaran Sepanjang Hayat. 9 ahli kontingen negara Brunei Darussalam terdiri daripada chef de mission, pegawai perhubungan, ahli fisioterapi, jurulatih dan 5 atlet sukan wushu pagi tadi berlepas ke Hangzhou, China bagi menyertai kejohanan Sukan Asia ke-19 2022.
Berada di lapangan terbang antarabangsa Brunei, Pengeran Muhammad Amir Rizal bin Pengeran Haji Mahmud, Setiausaha Tetap Kesukanan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Atlet negara akan menyertai 3 acara sukan iaitu angkat beran, karate dan wushu. Sempena sambutan Hari Demensia Alzheimer Sedunia 2023, Kementerian Kesihatan melalui Pusat Promosi Kesihatan dengan kerjasama Pusat Kegiatan Warga Emas di seluruh daerah dan Persatuan Demensia Brunei pagi tadi mengadakan acara berjalan bersama untuk Demensia Memory Walk. Lebih 100 orang warga emas dari ke-4 daerah menyertai acara tersebut yang diadakan di Dewan Seri Kenangan Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong. Sebelum aktiviti dimulakan, penyampaian poster dan sijil disempurnakan oleh Awangku Arif Anwar bin Pengeran Haji Ahmad, pemangku pegawai daerah Tutong kepada wakil-wakil dari Pusat Kegiatan Warga Emas dari ke-4 daerah dan Pertubuhan Warga Emas Daerah Belait. Aktiviti berjalan sejauh 2 km bermula dan berakhir di kawasan letak kereta Dewan Seri Kenangan. Acara ini bertepatan dengan kempen 80 bilion langkah BN on the Move yang dijalankan oleh Kementerian Kesihatan.